Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, selamat mengundi kepada semua yang bakal menjalankan tanggung jawab sebagai rakyat di 6 negeri yang bakal menghadapi pilihan raya negeri. Undilah dengan bijak, buat pilihan yang tepat supaya masalah yang lama tidak lagi terus membelenggu rakyat-rakyat di 6 negeri. Pilihlah pilihan yang tepat. Tuan-tuan dan puan, hari ini satu ulasan yang menarik. Ini adalah berkaitan dengan debat Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, dengan salah satu kepimpinan PAS ataupun Syahir, yaitu penganalisis ekonomi PAS. Tuan-tuan dan puan, baru-baru ini tular di media sosial berkaitan dengan pantun ru, neh, yang menjadi tular. Dalam sebuah artikel dari Harapan Daily, ru, neh, jadi tular, macam mana tok guru begitulah anak didiknya. Media sosial hari ini dibanjiri dengan meme ru, neh, memetik pembayang bagi pantun rosak diucapkan seorang wakil rakyat PAS malam tadi. Artikel pada 10 Ogos. Sindiran warganet terhadap ahli Parlimen Bacok Muhammad Syahir Sulaiman juga mengheret sama masalah air karat yang menghantui Kelantan sekian lama. Malam tadi Syahir berentak dengan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli di pentas debat model baharu ekonomi Malaysia yang disiar secara langsung menerusi RTM 1 dan Astro Awani. Pada minit-minit terakhir, beliau membacakan 2 rangkap pantun, namun rangkap keduanya dengan pembayang yang kemudiannya menjadi bahan sindiran orang ramai. Sepanjang debat itu juga Syahir dikritik orang ramai apabila antara lain mengambil masa agak lama apabila membaca beberapa petikan serta menyimpang semasa menjawab soalan yang dikemukakan moderator. Macam mana tok guru Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, begitulah anak didiknya, komen netizen. Malah penolong Setiausaha Agung PAS Pusat sejak 2020 selamba cuba untuk mengubah format debat pada pusingan terakhir sebelum ditegah moderator. Syahir berumur 40 yang diwar-warkan sebagai penganalisis ekonomi dari PAS juga mengibaratkan hutang negara umpama hutang ayah dan anak. Penjelasannya bahwa anak boleh tangguh bayar hutang jika tidak mempunyai duit, dan bapak tidak marah itu turut mengundang kritikan netizen. Rata-ratanya meluahkan rasa terkejut, tetapi dalam masa yang sama berterima kasih kepada Syahir kerana membantu mereka untuk membuat pilihan pada pilihan raya negeri lusa ini untuk tidak mengundi PN. Nah, saudara-saudara, di sini ada satu perenggan yang mengejutkan di mana di dalam akhir perenggan ini untuk tidak mengundi PN. Adakah di sini gara-gara Syahir PN akan berkemungkinan kalah lagi pada pilihan raya negeri mungkin di Kelantan ataupun mana-mana negeri? Dalam artikel ini lagi, alhamdulillah, terima kasih Syahir meyakinkan saya bahwa betapa malapnya ekonomi di bawah PN. Lemahlah Syahir membazir masa Rafizi dan rakyat Malaysia, tapi sekarang rakyat dihidangkan dengan bukti kenapa PN sakau wajib ditolak. Kalau macam inilah kualiti pimpinan PN, tak jadilah undi PN. Terbaik Rafizi Ramli. Padu, padat, berani dan bernas. 12 Ogos ini undi PHBN, Perpaduan Kerajaan Malaysia Madani. Demikian antara komentar orang ramai di media sosial. Selain itu juga anak muda yang mulanya menyangkakan Syahir seorang pemimpin PAS yang merendah diri, tetapi sebaliknya pula yang berlaku. Saya ingatkan Syahir ni jenis humble, cool, tapi awal-awal lagi klaim kancil yang bijak. Agak syok sendiri di situ. Ingatkan memang power dan dapat tundukkan hujah-hujah RR.
dengan mantap tapi tunggu punya tunggu. Makin lama makin jauh menyimpang daripada soalan, kata warganet lagi. Ini satu lagi kejutan buruk untuk PAS setelah berakhirnya debat antara Rafizi dan Syahir, di mana viral pantun ruh neh 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 jadi tular dan disebutkan juga macam mana tok guru begitulah anak didiknya. Jadikah di sini adakah akan memberikan kesan kepada PRN untuk PAS? Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak, sekian saja ulasan hari ini. Undi di tangan kamu. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan info-info hangat politik di Malaysia. Saudara-saudara, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya tampil dengan sebuah lagi kejutan, sebuah lagi pendedahan yang menyebut nama anak kepada salah satu pemimpin tertinggi PN dan Bersatu. Dan sudah pasti ini satu kejutan baru Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada kepimpinan Perikatan Nasional dan Bersatu. Saudara-saudara, sebelum saya meneruskan info hangat ulasan hangat menarik hari ini, saya ingin mengucapkan selamat mengundi kepada semua yang bakal mengundi pada PRN Sabtu ini. Tuan-tuan dan puan, pilihan di tangan Anda. Pilihlah calon ataupun parti yang tepat yang boleh menyelesaikan masalah di mana-mana tempat yang bakal kamu mengundi nanti. Tuan-tuan dan puan, dalam artikel ini satu pendedahan menarik dari Perdana Menteri. Kalau prihatin mereka tidak tergamak sorok minyak masak subsidi. Artikel dari Malaysia Deadline. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa Perikatan Nasional bukan sebuah parti yang prihatin kepada keperluan dan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Bahkan bagi beliau, orang yang prihatin tentang nasib rakyat tidak akan menyorok minyak masak subsidi sebagaimana yang dilakukan oleh syarikat anak Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Kalau prihatin, mereka tidak tergamak sorok minyak masak, kata beliau ketika berucap di Kuala Terengganu di depan ribuan rakyat negeri yang ditakbir oleh PAS itu. Anak Hamzah, Muhammad Faisal Hamzah, 39 tahun, didakwa bersama Azizul Abdul Halim, berumur 55 tahun. Kedua-duanya pengarah rimba Merpati Sendirian Berhad, yaitu pemegang lesen minyak masak borong. Mengikut pertuduhan, kedua-dua tertuduh sebagai pengarah syarikat rimba Merpati Sendirian Berhad, sebagai pemegang lesen borong, barang kawalan berjadual, yaitu minyak masak telah memberikan maklumat palsu kepada KPDN. Maklumat itu diberi semasa mengemukakan maklumat dalam borang arahan, mengemukakan dokumen atau maklumat yang berada dalam simpanan berkaitan barang kawalan di bawah Seksyen 8 Akta Kawalan Bekalan 1961 berhubung dokumen ataupun invoice penjualan minyak masak kepada Pasar Segar Din Maju. Kesalahan itu dilakukan pada 12 Ogos 2022 lebih kurang jam 5 petang di pejabat KPDN Seremban 2. Kedua-duanya bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mazni Nawi. PN bukan parti bersih. Bagi Perdana Menteri Anwar, PN juga bukan sebuah parti bersih dan best sebagaimana yang didakwa. Kalau best sangat, mereka tidak susun kontrak untuk anak dan menantu di saat rakyat bergelut dengan wabak, kata beliau. Beliau juga menolak dakwaan PN bahwa mereka melakukan kestabilan sebagaimana yang didakwa. Dan kalau betul stabil, mereka tak mungkin hanya mampu bertahan 33 bulan sahaja, tempelak Anwar. Di Padang Hiliran, Kuala Terengganu, semalam beliau menekankan betapa amanah memimpin negara
adalah amanah yang berat dan besar. Justru itu, katanya, menjadi pemimpin bukan untuk fikir perut, anak, dan menantu, tetapi memastikan kebajikan dan hak rakyat itu terbela. Saya juga menyebut kegagalan demi kegagalan yang dipertonton kepada kita selama 33 bulan, di mana kini kita tahu elit penguasa saat itu mengelabui mata hati rakyat yang terjejas hidupnya karena dampak wabak dengan retorik yang kononnya mereka prihatin. Cukuplah sekali peringatan nasional, kata beliau diiringi tepukan gemuruh pada hadirin. Jadi saudara-saudara, sekian saja ulasan kali ini. Itulah yang dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mohon Anda juga untuk komen. Adakah Anda setuju dengan pernyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Saudara-saudara, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe.